Hello guys, bersama kita lagi dengan aku, Masman. So, sebelum aku teruskan kepada perbincangan pada siri kali ini, apa kata korang subscribe dulu G3 by Masman, G3 Studio by Masman. Tekan button notification dan follow FB page Gila-Gila Gusti. Korang buat semua ni, baru aku akan kongsi benda-benda menarik ataupun review untuk mingguan Gusti untuk minggu ni. Kita jumpa sekejap lagi. Nobody man enough to feel the pain, and you can be next. You better give respect, cause ain't nobody breaking this redneck. No, hell won't none. Hello guys, apa khabar semua? Bagaimana dengan minggu anda selepas Royal Rumble ni? Ada perkembangan menarik tentang Gusti tak? Ke masih sama-sama lagi dalam road to WrestleMania ni? Okay, so pada video kali ini aku dah pernah cakap untuk selepas yang aku akan fokuskan setiap minggu aku akan kumpulkan semua show, iaitu Raw, NXT, SmackDown, lepas tu termasuk Impact dan AEW. So tanpa melengahkan masa lagi, aku nak cepatkan masa. Aku kena cakap dengan pantas untuk review untuk Monday Night Raw dulu. So apa yang best tentang Monday Night Raw untuk minggu ni? Okay, kita tengok dulu ya. So untuk Monday Night Raw ni, boleh katakan macam biasalah, Monday Night Raw after Royal Rumble ni mesti berkisar kepada pemenang Royal Rumble, iaitu Edge. So opening Monday Night Raw, Drew McIntyre keluar. Dia macam cuba challenge ataupun panggil Edge untuk keluar, sebab Edge kan pemenang Royal Rumble. So Drew McIntyre seperti ingin createkan sesuatu dengan Edge. So Edge keluar, dia orang sembang apa semua, keluarlah Sheamus. So dekat cerita Sheamus ni, Sheamus bro kick Drew McIntyre. So dalam isu ni sebenarnya kalau kita tengok, kita dah boleh buat satu teori, iaitu kemungkinan Sheamus ni akan challenge Drew untuk WWE Championship dalam pay-per-view yang terdekat. So aku rasa kalau tidak berlaku dalam masa terdekat pun, kemungkinan Sheamus ni akan bertemu Drew di WrestleMania. Tetapi jangan terkejut kalau mereka bertemu nanti, Drew bukan lagi WWE Champion. Maknanya kalau dalam masa terdekat ia akan melibatkan WWE Champion, tetapi kalau di Mania nanti kemungkinan akan jadi exhibition match macam biasa je untuk Drew dan Sheamus. So WWE dalam proses untuk menanamkan storyline untuk membuatkan dua best friend Sheamus dan Drew ni bergaduh. Sheamus pun dah nampak dah, dia bukan sahaja, dia tak bangga pun friendship dengan Drew ni. Cuma Drew je memuji Sheamus dan sebagainya sebagai best friend dia, sebab Sheamus ni memang masih mahukan kejuaraan WWE Champion. So aku fikir match ni kalau tak terjadi di pay-per-view terdekat ni, kemungkinan akan disimpan untuk Mania nanti. Okay, next kita ada match Bobby Lashley lawan Riddle untuk United States Champion. Okay, match ni aku tak expect sebenarnya berlaku di Monday Night Raw. Aku fikir match ni akan berlaku di pay-per-view. So WWE dah buat match tersebut. Kesian tengok Riddle berapa kali kena dengan Bobby, kena dengan finishing kunci Bobby tu. So
aku rasa match ni akan ada rematch. Rematch nanti mungkin di Elimination Chamber, ataupun dia akan drag lagi, akan buat plot twist storyline. Kemungkinan akan berjumpa di Mania nanti. Tapi aku merasakan match diorang one on one ni tidak akan berlaku di Mania. Kemungkinan akan ada rematch di Elimination Chamber nanti. Dan di Mania nanti kemungkinan akan berlaku 7 man ataupun 6 pack challenge ke. Sebab aku tengok ramai contender, ramai superstar dalam Monday Night roster sekarang. So aku rasa dari segi kepadatan untuk match di Mania tu kemungkinan akan ada, sama ada Intercontinental ataupun United States akan dipertaruhkan dalam match ataupun perlawanan yang melibatkan ramai superstar. Okey. Riddle dan Bobby Lashley ni aku rasa feud dia orang akan berterusan. Okey. Next kita ada match Mustafa Ali lawan Xavier Woods. Mustafa Ali lawan Xavier Woods ni aku rasa ni sekadar untuk memenuhi rancangan Raw. Sebab kita tengok feud antara Ricochet dan Ali pun tergantung last kali habis macam tu je. So aku rasa dengan New Day pun, sama ada Kofi ke Xavier ke, dengan Mustafa Ali, Tiba, Slapjack ni akan berakhir begitu saja. Kemungkinan diorang akan tarik lagi untuk 2-3 minggu lagi, lepas tu habis. Sebab aku tak tahu WWE letak benchmark dekat mana geng-geng Retribution ni. So aku rasa geng-geng diorang ni untuk Mania nanti akan sertai Andre the Giant Memorial Battle Royal. Tu je yang aku jangka dia untuk geng-geng Mustafa Ali and the gang ni. Okay. Next, The Miz. Dia welcome Bad Bunny. Dia welcome Bad Bunny ke The Miz TV. So kita dah tahu kan, di Royal Rumble Bad Bunny ni menjadi punca. Diorang disingkirkan oleh Damian Priest. Damian Priest buang Miz dan Morrison disebabkan bantuan ataupun kacau daripada Bad Bunny. So Miz macam nak balas, tetapi Damian Priest sekali lagi keluar. Kali ini dia melakukan Monday Night Raw debut dia pada Isnin yang lepas. So tahniah Damian, you now part of the main roster. So aku harap WWE tidak mensia-siakan career Damian ni, sebab aku tengok Damian ni ada potensi seperti juga Keith Lee dan Riddle. So aku harap WWE tidak mensia-siakan Damian Priest. Dan Damian Priest pun boleh katakan pengalaman di NXT pun telah banyak, merupakan bekas NXT North American Champion. So time debut match dia tu dia dah lawan The Miz. So dia menang. Dan aku rasa minggu depan kemungkinan Damian Priest akan bertemu sekali lagi The Miz ataupun bertemu John Morrison. Mungkin The Miz akan ada rematch di Elimination Chamber, boleh dikatakan akan berlaku di pre-show ke. Itu kemungkinan tu ada. Okey. Lepas tu Raw Tag Team Champion Benjamin dan Alexander daripada Hurt Business lawan The Lucha House Party. Ni pun aku rasa match untuk, sebab Lucha House Party baru ni boleh dikatakan bersemangat, dia orang pergi NXT dan sebagainya. So WWE buat storyline dengan Hurt Business. Sebenarnya dia create storyline ni untuk menampakkan pergaduhan antara Alexander dan Benjamin, tetapi tidak dapat dizahirkan lagi. So dia orang pun menang baru ni. So kita nampak dekat situ The Hurt Business masih utuh. MVP pun cakap
Only Armageddon will separate us. So The Hurt Business akan kekal macam tu. Cuma akan ada berlaku kontroversi ataupun ketidakpuasan hati kecil, sebahagian kecil ahli dalam The Hurt Business, tetapi tidak sampai kepada kumpulan tersebut untuk berpecah. So The Hurt Business ni aku jangka akan kekal sehingga kemungkinan selepas Mania pun tetap ada. Okay. Next match kita pergi kepada Women's Triple Threat involve Flair dan Asuka, Rose and Dana Brooke, dan Lana dan Naomi. So Triple Threat match ni, the winner will receive Women's Tag Team Champion lawan Nia Jax dengan Shayna Baszler. So match ni dimenangi oleh Naomi dan Lana. Congratulations. So sudah tiba masanya WWE memberikan run untuk Lana, sebab Lana ni tidak pernah bergelar lagi champion dalam WWE. Dan aku rasa kalau WWE tak nak bagi single championship pun, tag team championship pun sudah memadai buat Lana. Dan kita boleh tengok partner dia pula, Naomi, bukan calang-calang, former women's champion juga. So aku rasa demi membalas dendam terhadap Nia Jax buat dekat dia apa semua selama ni, seeloknya WWE memberikan kemenangan buat Naomi dan Lana. Dan aku jangka benda ini akan berlaku di Elimination Chamber nanti, ataupun akan berlaku di mingguan ataupun show Monday Night Raw the next 2 weeks ataupun the next 3 weeks. Dan kemungkinan ataupun maybe selepas Elimination Chamber nanti. So kita nantikan sama ada tekan aku tu betul ke tidak, ramalan aku tu betul ke tidak. Okay. Yes, kita tengok Royal Rumble itu, Carlito membuat penampilan shock entrant dalam Royal Rumble match. So Carlito untuk Monday Night Raw selepas Royal Rumble pun dia ada. Kali ni dia tag team dengan Jeff Hardy lawan Jackson Ryker dan Elias. Match dimenangi oleh Carlito dan Hardy. So kita boleh tengok kan, Hardy dan Carlito ni mempunyai sejarah silam dalam, sebab diorang ni dah lama dah dalam WWE. Sebab dulu dari diorang sekali pun Jeff keluar WWE, Carlito keluar daripada WWE. So sekarang diorang dah kembali semula. Cuma aku dengar berdasarkan daripada rumors yang Carlito akan diberi kontrak full time wrestler, ataupun satu lagi pilihan sebagai kontrak legend, as wakil legend. Walaupun dia tidak lagi Hall of Fame, dia tetap boleh katakan legend. So bila ada kontrak legend ni, maknanya Carlito akan banyak involve dengan WWE, tetapi bukan sebagai official wrestler, sebagai jemputan sahaja untuk match tertentu. Contoh macam Royal Rumble dia panggil, kalau contoh ada Raw Reunion ke, dia akan ada. Lepas tu akan membuat beberapa penampilan khas berdasarkan kontrak. Kontrak akan tulis beberapa dalam kontrak tersebut akan tulis beberapa penampilan jika Carlito bersetuju dengan syarat-syarat sedemikian. So aku rasa elok sebenarnya Carlito kembali as full time wrestler, sebab kita tengok daripada fizikal dia pun lah makin okey daripada dulu. So seeloknya Carlito diberi 2 tahun kontrak untuk kembali mewarnai WWE ataupun Monday Night Raw. So tahniah buat Carlito kembali di Raw, menang dengan Jeff Hardy. Okay, next match kita ada Alexa Bliss lawan Nikki Cross. Diorang dulu ni tag team partner, merupakan bekas women's tag team champion. So dalam match ni Alexa menang dan
Alexa ni aku tak tahu storyline dia untuk apa selepas ini. Ya. Dia pun masih dikaitkan dengan storyline dengan Randy dan Finn. So mungkin match tersebut ataupun match dengan Nikki ni hanya untuk menunjukkan Alexa ni lebih berbahaya daripada ketika dia orang tag team partner dengan Nikki Cross dulu. Macam tu je lah, lebih kurang. Okey, untuk main event kita, kita ada Edge lawan Randy. So kita tahu Edge menang match ni, dan hasil daripada gangguan daripada Alexa Bliss, Edge spear Randy dan Edge menang. So feud Randy dan Edge ni aku rasa akan berakhir. Dah dua ni memang mungkin dah tutup buku. Edge akan fokus kepada champion yang dia akan pilih, dan Randy kemungkinan akan fokus kepada The Fiend. Kemungkinan The Fiend akan kembali. Aku expect dia akan kembali selepas Elimination Chamber nanti untuk createkan storyline on the road to WrestleMania. Okey, itu saja sekadar untuk Raw review. Kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada NXT. Kita akan selesaikan WWE dulu, lepas tu baru kita pergi kepada AEW sikit dan Impact Wrestling sikit. NXT amat menarik minggu ni. Walaupun rival dia buat AEW Beach Break, NXT dengan sempoinya dia dah umum dah. NXT Takeover next adalah NXT Vengeance Day. Terkenang dulu pay-per-view masa ketika aku kecil dulu, Vengeance ni. So NXT tahniah lah kerana perhidupkan balik pay-per-view Vengeance ni. So dia tukar, ditambah day. So NXT Takeover Vengeance Day akan berlangsung pada 14 Februari nanti. Opening untuk NXT ni, opening dia aku tengok ni Women Dusty Classic match between Dakota Kai dan Raquel Gonzalez lawan Team Ninja, iaitu Casey Catanzaro dan Kayden Carter. Match ni Dakota Kai dan Raquel menang. So dia advance ke round seterusnya untuk Women's Dusty Classic. Tak silap aku, dia orang dah akan pergi final dah. Ya betul, dia advance to the finals of the Dusty Classic. So tahniah buat Dakota dan Raquel, sebab dua orang ni pun tidak pernah memenangi sebarang gelaran, sama ada NXT Women's Champion ataupun Women's Tag Team. So Dusty Rhodes Cup ni akan menambah koleksi mereka, dan prediction aku dia orang akan menang untuk Dusty first ever Women's Dusty Classic ni. Aku rasakan dia orang akan menang. Next kita ada Austin Theory lawan The Rising Star, Leon Ruff, seorang yang kurus kering bagi aku tetapi ada potensi yang cerah, merupakan former NXT North American. Match ni Austin Theory after match Austin Theory dia menang dengan Leon Ruff. So match tersebut diganggu oleh Loomis. Dia kemungkinan akan ada feud ataupun perseteruan dengan Loomis nanti. Next kita ada dia tunjuk video tentang Tian Sha. Siapakah Tian Sha ni? Kalau nak tahu, Tian Sha ni perempuan yang duduk di atas kerusi bersama dengan Zayali dan Boa. Dia duduk dua orang tu. So dia masih misteri lagi, dan mungkin video dia akan diteruskan untuk minggu-minggu seterusnya dalam NXT. So kita nantikan siapakah Tian Sha ni.
match ketiga malam tu di episod NXT tu kita ada quarter final between Lucha House Party lagi lawan Legado del Fantasma, iaitu gandingan Joaquin Wilde dan Raul Mendoza. Okey, Legado del Fantasma menang. So, diorang advance to semi-finals match. Dia akan bertemu dengan favourite aku juga di Impact Wrestling itu, MSK. Dia akan jumpa MSK nanti untuk next round. Okey, ni memang shock sebab Ace kembali ke ataupun buat penampilan di NXT. Ramai buzz pada hari tersebut. Ace akan pilih Finn Balor sebagai lawan dia di WrestleMania. So aku sebenarnya tak pelik benda ni sebab memang WWE sekarang pun tengah merangka untuk dipertandingkan NXT Champion di WrestleMania nanti. Sebab WrestleMania nanti kita akan ada part 1, part 2. Kemungkinan NXT Women's Champion akan beraksi di NXT TakeOver sebelum tu as the main event. NXT Champion pula akan pergi ke WrestleMania. So kalau Edge pilih Finn Balor pun tak pelik sebab NXT Champion memang ada planning untuk dipertaruhkan di WrestleMania. Okey. Slot ini Balor dengan Dan bercakap apa semua dan diinterrupt oleh Edge sebab Edge memberikan kata-kata semangat dan sebagainya, memuji Balor, memuji Dan. Diorang ni kan orang yang baru nak up ataupun potential star. So Edge sebagai Hall of Famer, dia beri nasihat dan dia beri warning kepada Balor yang dia akan kemungkinan akan challenge NXT Champion. Sebab apa? Sebab NXT Champion Edge tak pernah menang lagi tandingan tersebut. Edge ada cakap dekat Finn Balor. So Finn Balor pun akan menunggulah bila decision Edge akan putuskan champion manakah yang akan dipilih. Sebab di Monday Night Raw pun dia tak kata putus lagi, dia tak beri kata putus. So dia pergi ke Raw, dia pergi ke NXT pun dia tak beri kata putus lagi. So semua champion di Raw ke NXT ke masih menunggu jawapan Edge. Okey. Next, Toni Storm lawan Jessica Mea. Jessica Mea ni diuruskan oleh Robert Stone. Dia geng dengan Aliyah, okey. Lawan Toni Storm. Toni Storm menang match tersebut. Toni Storm menang match tersebut dan disebabkan Martinez attack. Mercedes Martinez dengan Storm ni adalah pencabar untuk NXT Women's Champion. So dah diumumkan secara official NXT Vengeance Day nanti, Toni Storm lawan Mercedes Martinez lawan penyandang NXT Women's Champion iaitu Io Shirai. So dalam ending match ni pun Io Shirai keluar, Io Shirai backflip, dua-dua terlentang dekat bawah. So kita akan tengok nantilah di NXT TakeOver Vengeance Day siapakah pemenang. Aku predict kalau untuk 3 orang ni aku nakkan Toni Storm menang. Aku pick Toni Storm untuk memenangi NXT Women's Champion. Okey, sebelum aku tertinggal, untuk match NXT TakeOver Vengeance Day antara Pete Dunne lawan Finn Balor, aku pick Finn Balor retain NXT Championship. Begitu juga dengan NXT North American, Johnny Gargano lawan Kushida. Aku predict Johnny Gargano retain. Aku minat juga dekat Kushida, tetapi aku rasa Johnny akan retain lagi. Kemungkinan Johnny akan terlepas NXT North American dengan Dexter Lumis, sebab Dexter Lumis di antara favourite wrestler aku juga.
Okey, lepas itu Santos Escobar. Match terusnya Santos Escobar, dia defend NXT Cruiserweight Champion dia lawan Kurt Stallion tewas. Santos Escobar retain NXT Cruiserweight Champion. Match ni pun boleh katakan match aku boleh bagi 4.5 star. Sebab Santos Escobar ni bagi aku seorang yang powerful wrestler juga, walaupun dia dalam size NXT ataupun size Cruiserweight. Dia menang match tersebut, boleh katakan fair jugalah, walaupun dia orang ada kat luar dua orang tu kan, Wilder dan Mendoza tu. Tetapi yang peliknya, Karen Cross keluar. Dia bantai dua orang tu. Aku tak faham juga, sebab tengah-tengah match tiba-tiba Scarlett ada duduk tengok match dia orang. Tak tengok Karen Cross keluar, bantai geng Ligado del Fantasma. Lepas tu memberi warning kepada Escobar, your time has come. Maknanya dia beri warning, kemungkinan Escobar akan kehilangan NXT Cruiserweight Champion. Tapi tak logik lah kalau Karen Cross sendiri nak cabar tali pinggang tu, sebab Karen Cross bukan size untuk berentak untuk NXT Cruiserweight Champion. Sebab NXT Cruiserweight Champion ni dia 205 ke bawah. So mungkin dia akan beri hint Escobar akan kehilangan dengan siapa-siapa nanti. Mungkin dengan Stallion sendiri, kita tak tahu kan. Okay, so kita tengok ke episod seterusnya NXT nanti. Time selesai, Ish nak pulang. Backstage ni, dalam backstage NXT, Ish nak balik, discard oleh Karen Cross. Karen Cross beri warning pada Ish, choose wisely ataupun buat pilihan tepat. Sebab Karen Cross cakap, tidak kira Pete Dunne atau Finn Balor menang, dia akan bergelar NXT Championship. Sebab dia kata NXT Championship ni title yang dia tak pernah lost. Sebab dia kena relinquish tali pinggang tu sebab dia injured. So dia akan fight balik. Kemungkinan dia beri warning pada Edge, kalau Edge nak juga NXT Champion, mungkin dia orang akan berentak di Mania kot. Edge lawan Karen Cross kan. Kemungkinan tu ada. Oh, main event ni aku suka. Main event ni antara Adam Cole dengan Roderick Strong mewakili Undisputed Era lawan Timothy Thatcher dengan Tommaso Ciampa. Dia orang ni unlikely partner. Aku tak sangka WWE sebenarnya buat yang apa aku nak. Sebab Tommaso Ciampa ni dia badass sebenarnya. Badass. Timothy pun gila juga. Kalau digabungkan dua ni memang boleh. Dan aku pick dia orang akan menang Dusty Cup tahun ni. Dia orang akan fight dengan kemungkinan final dengan MSK kot. Final dengan MSK, dia orang akan menang. So match ni sebenarnya ramai dah boring. Adam Cole, Roderick Strong. So memang patutlah WWE buat, NXT buat Timothy Thatcher dengan Tommaso Ciampa beat diorang dan menang match tersebut. So untuk next round, dia orang akan jumpa Grizzled Young Veteran James Drake dengan ada seorang lagi mamak botak tu, James Drake dengan lupa dah nama, Zack Gibson. James Drake dan Zack Gibson akan lawan dengan Ciampa dan Thatcher nanti. Okay, so habis untuk NXT. Okay, kita pergi ke Friday Night Smackdown yang berlaku baru tadi. So video ni dibuat malam tadi yang berlaku Smackdown. So macam biasa, Edge membuat 3 penampilan minggu ni, di Raw, NXT dan di Smackdown. Di Smackdown ni
Dia opening dia Roman keluar bersama dengan Paul Heyman dan Jey Uso. So dia orang keluar, dia orang cakap, dan dia cabar Edge mesti buat keputusan. So Edge pun keluar. Bila Edge keluar, Roman memberi warning kepada Edge, you must decide who you will challenge at Mania later on. So dia nak tahu jawapan Edge pilih siapa untuk lawan di Mania nanti malam ini juga. Dia cakap macam tu. Kalau aku tengok Roman ni, dia macam dah jadi psycho dah sebenarnya. Aku tak tahu sebab apa boleh trigger dia jadi psycho. Sebab kalau kita tengok perangai Roman ni, memang dia bukan setakat heel, dia psycho heel. Roman Reigns, dia nak jadi macam Randy dulu. Randy sekarang okey, Randy ada pertengahan tahun 2009 2010 tu Randy jadi psycho heel macam ni lah. So aku tengok WWE nak try create Roman ni jadi macam tu. So dia akan tunggu Edge beri jawapan ataupun bagi jawapan. Match seterusnya, Corbin lawan Dominic. Kalau kita tengok Royal Rumble, Dominic yang throw out King Corbin. So King Corbin macam nak balas dendam lah, lawan one on one. Sebab sebelum match tu Corbin pergi attack bapak dia, Rey Mysterio, dan Dominic dah balas balik. Dalam match dia menang match tersebut. So King Corbin yang kita sedia maklum baru kehilangan anak buah, iaitu Steve Cutler yang sudah dirilis oleh WWE. Dah disingkirkan, dah ditamatkan kontrak Steve Cutler. So Lone Wolf, Night of Lone Wolf sudah tiada. Kemungkinan next James Blade pun akan dibuang juga oleh WWE. Minggu ni saja 2 orang wrestler yang telah dibuang oleh WWE, iaitu Lars Sullivan sudah dibuang ataupun diterminate pertengahan Januari, dan baru dibagi tahu telah disingkirkan pada awal bulan ni. Begitu juga Steve Cutler. Kemungkinan aku rasa next adalah James Blade. So kemungkinan apapun storyline Night of Lone Wolf ni akan tamat macam tu je. King Corbin akan bersendirian melawan geng-geng Mysterio anak beranak ni. Okay, next match, Cesaro lawan Daniel Bryan. So Cesaro beat lagi Daniel Bryan buat kali kedua. Tak silap 2 minggu berturut-turut. So Cesaro pun dalam transformasi untuk menjadi face dah. Tak jadi heel lah aku tengok. Sebab dia pun ada hormat dia kepada Daniel Bryan dan sebagainya. Okay, next match, Bayley lawan Ruby Riott. Kalah, tewas kepada Bayley. Dan kelakarnya, Billie Kay ni dia offered Bayley ni untuk jadi her manager. So macam biasalah, storyline Billie Kay ni kelakar tak? Tak tahu nak pergi mana kan. Dia jadi macam orang bodoh macam tu. Pergi apply sini tak terima, sana tak terima. So sekali ni dia cuba dengan Bayley. So Bayley pun tak terima. So Bayley decline Bayley's offer. So kita tengoklah WWE akan buat macam mana pula untuk Billie Kay ni, storyline dia. Okay, next, Bianca Belair, my girl, Bianca Belair selaku Women's Royal Rumble winner keluar dan diinterrupt oleh Reginald, iaitu anak buah Carmella.
Kalau kita tengok dari segi Bianca ni, memang dia dah nampak dah jalan dia akan choose lawan Sasha Banks dekat Mania. So lepas tu Sasha keluar bagi warning dan sebagainya. Reginald yang timur padah kena bantai dengan Bianca. So masih misteri siapakah pilihan Bianca. Kita akan tahu mungkin minggu depan kot. Dia akan umum dia akan lawan Sasha di Mania nanti. Okay. Next, triple threat untuk Intercontinental Champion antara BE defending champion lawan Apollo Crew dan Sami Zayn. Match ni BE retain Intercontinental Champion. Dia pin Apollo Crew. So lepas tu ada backstage interview, Apollo nampak frust. Kemungkinan kita boleh tengok Apollo turn heel. Kemungkinan dia akan join Roman punya gang. Banyak benda kemungkinan yang akan berlaku dalam masa terdekat buat Apollo ni. Sami Zayn kemungkinan dia akan cuba untuk story lain. Sebab Sami Zayn pun karakter dia sekarang boring sebenarnya. So Sami Zayn ni kalau tidak digunakan sebagai heel ataupun sudah tidak relevan untuk jadi heel, aku rasa better tukar balik dia jadi face lah Sami Zayn ni. Barulah dia boleh tarik ramai lagi crowd seperti Sami Zayn yang dulu-dulu, kan. Okay. Lepas tu Ash keluar. Oh, yang first tadi Ash tak keluar lagi. Maaf ya, Ash tak keluar lagi. Yang ni baru Ash keluar untuk berikan decision dan dia di-interrupt oleh Roman Paul Heyman. So Paul Heyman cuba provoke Ash untuk buat decision siapakah pilihan Ash, tetapi Ash berdiam diri dan Ash merasakan bukan timing yang betul lagi untuk umum siapakah dia akan lawan. So Ash tetap tidak berganjak, tidak memberikan sebarang jawapan, membuatkan Roman berang, tetapi diinterrupt oleh Kevin Owens yang memberikan stunner out of nowhere. Term kena stunner. Edge pun tengok sambil senyum. SmackDown pun end time tu juga. Okay. So untuk 3 show minggu ni dah selesai. Raw kita boleh tengok Edge dia akan quest untuk siapa dia nak challenge. Yang peliknya Raw minggu ni AJ Styles tak ada. AJ Styles kemungkinan akan return untuk Raw minggu depan, dan aku rasa dengar desas-desus lah, AJ ni kemungkinan akan bertemu Triple H di Mania. Cuma aku tak tahu macam mana dia akan buat storyline, sama ada AJ akan provoke Triple H ke, ataupun akan provoke management yang menyebabkan Triple H akan jadi trigger, ataupun dia attack Stephanie ke, macam mana kita tak tahu. Tapi tengah create storyline sekarang, AJ akan bertemu Triple H di WrestleMania nanti. So sama-sama lah kita tunggu ya, adakah jadi kenyataan ke tidak. Potensi lain yang AJ akan jumpa adalah AJ akan menang WWE Champion daripada Drew. Sebab tu aku cakap Drew akan ke Mania tanpa WWE Champion, sebab dia akan drop dengan AJ. So AJ as defending WWE Champion akan bertemu sesiapa saja di Mania nanti, sama ada Edge atau Goldberg. So banyak teori ataupun banyak sebenarnya idea storyline. Kita tengok storyline mana sebenarnya yang akan menjadi kenyataan. Lepas tu dalam segmen ni juga aku nak cakap isu di Twitter, itu Randy Orton dan Karrion Kross pernah berbalas Twitter.
So Randy cakap sekian. Get your ass up here and let's fight to make some money and crack a beer. What the fuck you waiting for? Time? Tanda soal. Fuck time? Haha, I set my alarm. So tweet Randy ni dibalas oleh Karen Cross. Dia reply, sounds good to me. So kemungkinan Cross dan Randy ni akan cross path dalam masa setahun lagi. Hujung tahun ni, tahun depan kita tak tahu. Tapi kemungkinan WWE akan buat Orton dan Cross feud ni akan terjadi dalam masa akan datang. Okey, news lain kita akan pergi adalah Riddle signs new contract, iaitu penambahan 2 tahun option. Dia extend kontrak dia bersama WWE. Begitu juga dengan Cesaro, sign juga new deal. Cuma tak official lagi, WWE tak umum lagi. Sebab Cesaro mendapat offer daripada AEW sebenarnya, tawaran yang lumayan untuk menjadikan dia champion di AEW. Mungkin macam aku pernah sembang, Cesaro ni ada potensi, WWE sayang lagi dekat Cesaro. So kemungkinan akan datang Cesaro akan jadi champion, menyebabkan Cesaro masih mahu setia dengan WWE dan sign kontrak baru. Okey. Next kita pergi kepada untuk release pun korang dah tahu kan. Aku nak ulang sekali lagi. Kita kehilangan Lars Sullivan dengan Steve Cutler, 2 orang superstar SmackDown. So roster di SmackDown pun banyak kosong. Kemungkinan akan ada diisi. Kemungkinan The Undisputed Era dalam masa dekat, kita tak tahu kan. Kemungkinan betul. Okay, so kita pergi kepada Impact Wrestling lah sikit. Impact Wrestling, walaupun aku tak banyak nak ulas, sebab Impact ni bukan jadi fokus kepada peminat-peminat wrestling di luar sana. Mesh Havoc defeat Tasha Steelz. Korang kenal Havoc kan? Havoc. Lepas tu kisah Ken Shamrock beat referee tu kan. Beat referee, Shamrock is suspended. Shamrock kena suspended sebab dia pukul referee. Dan storyline dengan Kelly Han ni boring sebenarnya. Itu best diorang feud diorang ni. Lepas tu jadi tag team tu lost. Kalau dia challenge tag team tak apa, tapi ni takkanlah dia nak dropkan Anderson dan Gallows yang tengah bina macam ala-ala Bullet Club di AEW kan. So better separate lah Kelly Han dengan Shamrock ni. Josh Alexander defeat Madman Fulton. Okay, Larry D menang dengan Crazy Steve. Crazy Steve pun dah bersama kembali dengan Rosemary SDK kan. Diorang dah kembali. So dia akan kembalikan memori dulu sebagai DK, Crazy Steve dengan Rosemary. Sayang sebenarnya Crazy Steve ni ada potensi, tetapi WWE dulu silap. Dia ambil Crazy Steve, dia test dekat Performance Center. Last kali dia tak offer permanent contract. So, cuma aku tak tahu di sebalik tu sama ada WWE tak offer ke Crazy Steve yang reject. Sebab kalau ingat dulu case James Storm, WWE ada offer, tetapi James Storm yang reject sebab dia tak bersetuju dengan beberapa terma dalam kontrak. Okey, Trey Miguel ni geng Rascals. The Rascals ni 2 orang lagi dah dekat NXT sekarang. Wentz dengan Carter tu MSK. So Trey pun kembali ke Impact sebab tak tahu hala tuju kot. WWE pun ambil 2 orang, jadi tak ambil 3-3 geng The Rascal ni. So tak tahulah. Trey ni kemungkinan akan jadi contender untuk X Division Champion kot. Trey Miguel ni. Jordynne Grace menang dengan Susan. Lepas tu Rohit Raju defeat TJP after Mahabali Shera kembali tolong Rohit Raju.
Dan untuk match last dia, main event, Moose dan Chris Bay menang dengan Rich Swann dan Tommy Dreamer. Main event dia orang match tu. So ending dia, Moose pegang TNA World Heavyweight Champion dia yang tak direcognizekan tu. Lepas tu sebelah lagi dia pegang Impact Wrestling Champion. Kemungkinan Moose akan cabar Rich Swann untuk pay-per-view seterusnya. Kemungkinan besar tu ada. Okey, selesai Impact Wrestling, kita pergi sedikit kepada AEW highlight minggu ni. AEW highlight sebab dia buat AEW Beach Break kan. Dia orang highlight juga sebab ada Kenta ni NJPW superstar. Dulu nama dalam WWE dia pernah beraksi di NXT, Hideo Itami. Kenta. Okey, hal Kenta. So kita tengok kepada untuk opening dia, Inner Circle ni macam dah nak ke arah kehancuran nampaknya Inner Circle ni. Sebab aku tengok sudah ada berlaku konflik antara MJF dengan Chris Jericho, lepas tu dengan Santana Ortiz, lepas tu Sammy, Jack Hager dan sebagainya. Lepas tu untuk match, Britt Baker menang dengan Thunder Rosa. Britt Baker ni pun okey juga match. Lepas tu Hardy and Page menang dengan Chaos Project. Matt Hardy dengan Adam Page ataupun The Hangman menang match tag team. Lepas tu ada wedding, Kip Sabian wedding dengan Penelope di AEW. Chuck member of Best Friends sebagai pengapit. And then lepas tu Orange Cassidy pun keluar. Lepas tu Miro ni mengamuk dan tunjukkan dia tu nak jadi heel yang lebih hebat. Kemungkinan Miro ni aku rasa akan cabar TNT Championship dulu kot nanti sebelum pergi ke AEW Champion. Sebab di WWE pun dia tak dapat push yang sebaiknya. Aku harap AEW tidak mempersiapkan Miro ni. Untuk Lumberjack match, Lance Archer lawan Eddie Kingston. Match ni biasa-biasa saja. Pemenang match ni kita tengok dia main Lumberjack match. Okey, Lumberjack match. Yes, Lumberjack match. Menang Lance Archer. Okey, next kita ada main event, Moxley, Rey Fenix dan Pac lost to Omega and the Good Brothers in what was extremely fun, exciting 6-man tag team match. Okey, match ni bagi aku match yang paling menarik lah, sebab tu dia letak dekat main event. So match ni kalau kita letak sesiapa pun, AEW sekarang dalam mood untuk push The Good Brothers dengan Kenny Omega ni. Sebab dia nak try create their own version of Bullet Club. Sebab hal ni sudah dipelekeh ataupun di sound lah kita panggil. Dah kena sound dah dengan original Bullet Club, iaitu Tama Tonga punya tweet. Lepas tu Jay White kata kalau untuk createkan Bullet Club untuk jual baju, memang this Bullet Club is crap lah bagi Jay White ni. Jay White pun kita tak tahu ke mana dia pergi nanti, sebab masih misteri. Ingatkan dia akan keluar di Royal Rumble minggu lepas, tetapi tidak muncul. So rumours mengatakan dia dah sign kontrak. Sebenarnya tidak ada bukti yang kukuh mengatakan dia dah sign kontrak. So mungkin dia tengah berkira-kira lagi
nak pergi tempat yang terbaik, sama ada AEW ataupun WWE. Lepas tu match tersebut menang diorang. Lepas Kenta keluar bantai Moxley, sebab Kenta ni akan ada match dengan Moxley untuk IWGP United States Champion. So kita tengok kan, AEW ni dah start buat hubungan dengan NJPW, buat hubungan Impact. So aku rasa dia nak jadi macam ROH dululah. ROH ada hubungan dengan NJPW, dia orang exchange superstar dan sebagainya. So bagi akulah, bagi personal view aku tak suka sebenarnya bercampur aduk macam ni, sebab kita tengok tak ada satu wrestling tu tak nampak kemas. Sebab kita tengok boleh player berterabur dan kita akan tengok muka sama je main. So bagi aku lebih suka macam Raw, SmackDown dan NXT. Diorang exchange jarang-jarang untuk player pun tak kisah, tapi bukan exchange dengan dual brand, maknanya tak buat cooperation dengan brand lain. Macam kalau baru ni dah okey dah AEW buat Impact, tetapi bila nak libatkan NJPW dan sebagainya, lepas tu John Moxley pula IWGP United States Champion, tetapi bila pergi kat AEW dia tak bawa pun title. Sepatutnya kena bawa lah title dia sekali, sebab as IWGP United States Champion, maknanya dekat situ kita tengok ada satu sekatan ataupun barrier untuk kita tengok sebagai bergerak freedom player tu. Mungkin walaupun dia ada buat usaha sama, akan ada terma-terma tertentu yang tidak boleh dilanggar. Kemungkinan title. Okey. Dan memang betul seperti yang aku cakap, AEW dan NJPW sekarang enter an official working relationship. So sekarang kita ada 3-way relationship, AEW, Impact Wrestling dan juga AEW, Impact Wrestling dan juga NJPW. So kita boleh tengoklah nanti akan datang banyak lagi Kazuchika Okada akan berada di Impact Wrestling ke, kita tak tahu kan. Cuma aku rasa relationship ni akan berkisar antara AEW ke NJPW, AEW pergi ke Impact. Silang Impact ke NJPW aku tak pasti, tetapi aku ada dengar itu Anderson dengan Gallows ni dia ada sign 2 kontrak bersama Impact dan juga NJPW. Boleh jadi diorang still boleh wrestle dekat Japan sebabkan relationship ni lah. Nanti kita sama-sama tengok ya. Okay, aku rasa tak ada dah nak miss. Semua pun aku dah hurai. Okay, semua beres. So guys, setakat ini saja ulasan aku untuk weekly review show aku ni. Ni adalah siri 5, okay, untuk weekly review show. So aku harap korang jangan termiss lah video-video aku ni, sebab aku akan updatekan the whole week berlaku pasal Gusti, sama ada dalam WWE, AEW ataupun Impact. Jangan risau, aku akan cover semua 3 jenama besar ni, AEW, WWE, AEW dan Impact. So aku nak remind dekat korang, jangan lupa subscribe G3 Studio by Masman, follow FB page Gila-Gila Gusti, dan jangan lupa tekan button notification. Selepas subscribe tu tekan button notification. Janganlah miss video-video aku ni, sebab kalau korang tak sempat nak watch ataupun nak tengok wrestling, ataupun kurang faham dari segi storyline daripada WWE, aku bukan sekadar memberi ulasan, aku akan predict ataupun ramalkan what happen next. Lebih-lebih lagi untuk WWE sekarang, kita on the road to WrestleMania. So road to WrestleMania ni apa pun boleh berlaku.
Dan sudah viral 2-3 minggu lepas lagi. Poster menunjukkan akan berlaku Elimination Chamber match untuk number 1 contender for Universal Champion. Dalam tu ada Nakamura, ada Jey Uso, ada Cesaro, ada King Corbin, ada Rey Mysterio. Maknanya kalau WWE go on dan poster tu betul, so kita boleh tengoklah Edge sebenarnya akan memilih sama ada berentak di Raw ataupun NXT, bukan lagi di SmackDown. Kalau kita ikut berdasarkan poster yang viral tersebut, andai kata kalau WWE rasa idea tu sudah tersebar ataupun telah bocor, WWE nak ubah plan, WWE boleh ubah juga. So kemungkinan kita akan tengok Edge lawan Roman untuk Universal Champion. Jadi ramalan aku tetap berpegang pada yang lepas, iaitu Universal Champion Roman Reigns lawan Nakamura. NXT Championship juga akan berentak di Mania juga. Finn Balor defend NXT Champion lawan Karrion Kross. WWE Championship, AJ Styles akan defend tali pinggang tersebut lawan Edge. Aku tetap kepada ramalan 3 match ni untuk Mania nanti, sebab aku rasa AJ dan Edge ni match dia wajar berlaku di Mania. Sebab Edge dan Roman sebenarnya kurang tarikan, sebab history Roman dengan WWE pun tidak lebih lama daripada AJ sebenarnya kalau ikutkan. Tetapi kalau kita tengok, kalau betul lah kalau Edge nak buat lawan Drew, Edge macam aku cakap lah, Edge lawan Drew memang tak syok, tak ada So aku pilih Drew ni dia akan kehilangan WWE Champion dia akan lawan dengan Sheamus di Mania nanti. Match biasa saja, match antara former best friend. So kita akan jumpa di next video nanti, siri ke-6. Kemungkinan dalam masa terdekat aku akan update. Sebab tu aku suruh tekan button notification dan sebagainya, sebab aku akan sentiasa ingin berkongsi dengan rakan-rakan ataupun penonton-penonton di luar sana. So setakat ini saja video aku. Kita jumpa di siri seterusnya. Guys, G3 always steady. Bye bye.